Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Dr. Norman bin Muhammad Rawi dan kita nak bicara sikit tentang isu pemanis gantian tanpa kalori yang banyak di pasaran sekarang. Yang paling popular sebenarnya adalah sekarang ni stevia lah kan. Jadi ramai sebenarnya yang bertanya, yang buat kenyataan yang tidak berasas sebenarnya tentang stevia ni. Ada yang mengatakan pengambilan stevia menyebabkan insulin resistant lah, pengambilan stevia merosak rambut pinggang lah, entah apa-apa. Bagi saya benda ni adalah kenyataan-kenyataan yang merepek lah. Sebenarnya tidak berdasarkan kajian. Sebenarnya banyak berlaku kekeliruan. Ada yang mengatakan stevia merosakkan probiotik dalam usus. Sebenarnya saya rasa dia orang confuse antara stevia dengan pemanis gantian lain. Sebenarnya stevia adalah pemanis gantian yang berasal dari pokok stevia yang diambil daripada daun dia. Daun dia adalah manis. Kalau kita ada tanam pokok stevia kat rumah saya ada tanam. You ambil daun tu, you gigit, memang rasa dia manis. Itulah stevia. Baik. Tapi masalah dia kan, orang selalu keliru stevia dengan sucralose. Itu beza dia. Sebab tu ada beberapa jenis. Yang pertama ingat pemanis yang stevia, ada sucralose, ada aspartame, ada erythritol dan ada lakanto. Ni antara yang popular lah kan. Yang biasanya saya gunakan adalah jenis stevia dan erythritol. Lakanto ada juga saya gunakan lah. Sebab erythritol ni dia dalam bentuk macam granules. So dia menyerupai macam gula pasir yang biasa. So dia lebih mudah untuk digunakan dalam masakan. Stevia juga ada dalam bentuk granul. Cuma stevia dalam bentuk granul dia kurang sikit manis dia. Stevia yang lebih manis adalah stevia dalam bentuk titisan tu. So itu yang banyak saya gunakan. Dan saya dah menggunakan stevia ni hampir, saya ingat dah 6 tahun dah lama kan. Sepanjang tak ada masalah. Sangat bagus sebenarnya sebagai alternatif kepada gula lah. Sebab dia manis, rasa sangat manis. Stevia yang titisan tu, kemanisan ni boleh mencecah 300 ke 600 kali ganda. Dan stevia ni diambil daripada daun. Dan dalam daun stevia tu ada dua bahan. Nama dia satu steviosa, satu ribosat. Kedua-dua bahan ni sangat manis. Dan yang lebih best sekali, kedua-dua ni juga bersifat antioksidan dan anti keradangan. So stevia sebenarnya sangat bagus sebab dia membantu juga melawan keradangan dan melawan kesan radikal bebas sebagai antioksidan. So itulah kelebihan stevia. Dia dikira sebagai pemanis asli atau natural sweetener yang zero kalori. Setakat ini je yang ada di pasaran yang sangat bagus. Dan sebenarnya stevia telah digunakan oleh masyarakat pribumi di Amerika Selatan lebih 2000 tahun dahulu kan. Dan telah dibawa oleh saintis Jepun dan digunakan di Jepun sejak tahun 70-an. Mana dah dekat 50 tahun mereka gunakan tanpa ada masalah kan. Cuma lately ni barulah popular di dunia dan sebab saintis mula menyedari tentang kesan buruknya gula. So kita mencari alternatif yang lebih sihat. So kalau kita tengok ada juga satu lagi pemanis gantian yang sintetik dia sintetik yang dibuat daripada gula pasir. Cara dia ubah molekul gula pasir itu dengan menggantikan OH, molekul OH kepada klorin. Dan dipanggil sebagai sucralose. Itu sebenarnya. So sucralose asalnya daripada gula. Disebabkan pengubahan molekul itu menyebabkan akhirnya tubuh kita tak boleh detect dia sebagai gula, dia akan keluar. Tapi rasa manis masih kekal. Ni boleh tahan. Dah ada di pasaran hampir 20 tahun. Tapi ada kajian yang terbaru menunjukkan pengambilan sucralose secara long term boleh menyebabkan bakteria dalam usus mati. Bakteria baik lah. Sebab bakteria tu menyangkakan itu adalah gula. Bila dia makan, rupanya dia tak boleh jadikan sumber tenaga dia. Akhirnya menyebabkan bakteria tu mati. Itulah punca dia. Jadi maknanya penggunaan sekejap, sucralose sikit-sikit, sekali-sekala tak ada masalah. Tapi kalau penggunaan berterusan, dari konteks ni stevia jauh lebih baik. Sebab stevia tidak mengganggu probiotik dalam usus. So, kena faham perbezaan stevia dan sucralose. Bukan stevia yang menyebabkan gangguan pada probiotik, itu adalah sucralose. Ada satu lagi bahan yang mengganggu probiotik dalam usus, itu aspartame. Aspartame juga merosakkan kuman baik dalam usus. Lagi satu masalah, aspartame menyebabkan craving. Orang yang ambil aspartame dia akan craving pada benda manis, menyebabkan dia makan lebih banyak. Itu yang defeat the purpose. Erythritol ni gula tapi diperam kan. Dia ubah cara pemeraman menyebabkan dia mengekalkan rasa manis, tapi dia juga tidak boleh diserap oleh tubuh, menyebabkan dia dianggap sebagai zero kalori. Walaupun zero kalori sangat rendah kalori dia. Sebabkan
struktur dia macam seperti gula. So dia sesuai boleh gunakan dalam masakan, macam buat kek kan, macam buat kuih dan sebagainya. Sama macam sukralose tadi, sukralose pun juga sesuai kan. Itu konsep dia. So kadang-kadang kita boleh mix dia bila kita nak masak dan untuk mengelakkan gula pasir. Tapi dia tidak ada satu yang perfect sebenarnya. Itu yang kena faham. Kita kena pandai mengolahkan, menggunakannya secara yang sesuai lah mengikut apa yang kita nak. Satu lagi lah lakanto. Lakanto ni baru sangat ya. Sebenarnya adalah pemanis gantian yang zero kalori juga, tapi dia tidak semanis stevia sebenarnya. Dia dibuat daripada buah monk fruit yang mana buah monk ni ada dekat selatan China, dekat area Vietnam sana, dan dia digunakan sebagai pemanis dah lama dah kan. Dia juga zero kalori, dia juga ada antioksidan, dia juga bagus, tapi dia masih baru di pasaran dalam 2-3 tahun kebelakangan ni saja. So masih lagi tidak banyak kajian yang bagus lah, walaupun dia kini bagus juga, boleh digunakan jugalah. So sebagai saya 3 pilihan yang bagus kalau kita nak menggantikan gula dengan pemanis gantian pemanis gantian tanpa kalori, iaitu yang pertama stevia, yang kedua ialah erythritol, yang ketiga ialah kanto kan. Sukralose boleh, saya anggap sukralose ni macam kategori pertengahan, jangan berlebihan, sekali-sekali guna tak ada masalah. Aspartim jangan ambil lah. Itu dia. Ada satu lagi dipanggil sebagai saccharin juga tidak baik lah. Saccharin tu dah lama dah ada kan. Dia dipanggil ibu gula dulu lah, pun tidak bagus. So itu je pilihan yang kita. So gunakan salah satu daripada 3 ni lah, stevia, lakanto atau erythritol, atau in combination pada kesemuanya kita nak buat kuih, kek dan sebagainya. Itu pilihan yang kita kena fikirkan. So saya harap jangan ada kekeliruan lagi tentang isu ni. InsyaAllah jika rasakan video saya ni memberi manfaat, saya harap bantu saya dengan subscribe dan like channel saya di YouTube. Terima kasih banyak.